Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa yassir wa la tu'assir wa bihamdika bil khayri ya karim wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kita yang kita tangguhkan pada bulan sudah. Itulah sambungan kita pada malam ini di kitab Tanbihul Ghafilin. Sambungan di muka surat 12 dan baris yang ke-7 pada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita sambung kembali kita Tanbihul Ghafilin di muka surat 12 baris yang ke-7 daripada bawah. Baik, dalam turunnya itu katanya, dan dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi sebut, tiada mengenai laki-laki oleh Tuhannya akan dosa besar melainkan daripada pihak ahlinya dan anaknya dan yang memilikinya, padahal berkata mereka itu, ya Tuhanku, ambil olehmu akan hak kami. Baca kami itu kaf alif mim, baca kami. Dia boleh baca kamu, boleh baca kami, mu boleh, mi pun boleh. Tapi tengok kepada qarinah ataupun ayat. Itu kita menjauhi dulu. Ada tak boleh kamu, tak bolehkah alif mim waw. Kalau kami tak boleh kaf alif mim ya. Kaf alif mim sahaja. Nah, agar baca tu ikut kepada apa? Ikut pada kehendak ayat. Baik, apa? Kata mereka, ambil olehmu akan hak kami pada laki-laki ini, maka bahwasanya dia tiada mengajari akan kami jalan agama, dan adalah ia memberi makan akan kami dengan yang haram, padahal kami tiada mengetahui. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, katanya, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain sebagai peringatan kepada kita yang mempunyai tanggungjawab. Nah, sebagai ketua keluarga, maka sebuah hadis yang tadi Nabi kita sebutkan ini peringatan besar untuk kita. Apa peringatannya ini? Nabi kata, tiada mengenai laki-laki oleh Tuhannya akan dosa besar. Apa makna tiada mengenai? Ini tidak menimpa kepada seorang laki-laki oleh Tuhannya akan dosa besar. Allah tak timpakan ke atas seorang laki-laki daripada hamba-Nya satu dosa besar, melainkan timpa dosa besar apa dia? Melainkan daripada pihak ahlinya, anak dan anaknya, anak laki-laki tersebut. Apa maksud? Maksudnya kita ni payah nak buat dosa besar. Nisbah pada hamba-hamba Allah, jangan hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, jangan nak buat dosa besar. Nak kena dengan dosa besar ni payah nak kena. Melainkan apa? Melainkan mari ko ahli. Mari daripada isteri dan anaknya, anak bagi laki-laki tersebut. Ni punca kita kena dosa besar. Kita dah berasa selamat dah.
Dengan amal ibadat yang kita buat, dengan kebajikan sedekah yang kita buat, dengan khairat yang kita buat, kita berasa selamat dah. Tiba-tiba mari anak dengan isteri dia. Bilanya hari akhirat. Nah, mari apa? Mari buat tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni punca menyebabkan kita tersungkur depan Tuhan balik. Kita berasa selamat dah kita. Ini benar ingat. Itu bertanggungjawab kita buat dengan Allah Ta'ala, bukan semata-mata sembahyang fardu, bukan semata-mata menuntut ilmu, bukan semata-mata kita bulan puasa tunaikan kewajipan puasa. Bahkan ada tanggungjawab dan kewajipan lain yang kita kena buat. Apa dia? Ahli kita. Ni hak hebat sangkut kita di hadapan Allah Ta'ala. Dengan sebab ahli lah yang membuat pada seorang itu rugi di akhirat esok. Ni pada Nabi pernah bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sekalian sahabatku, apa yang kamu tahu tentang muflis? Kalau kita muflis ni kita panggil apa? Pasal kita panggil bankrupt. Maka sahabat menjawab, oh al-muflis wa'indana, kata sahabat, hak kami faham kata orang muflis ni itu man la mala lahu wala kasbah, ialah orang yang tak ada harta dan tak ada kerja. Harta pun tak ada, duit gigi pun tak ada, tanah pun tak ada, kerja pun tak ada. Itulah orang muflis, tak ada apa. Itu yang sahabat faham dari segi zahir kita. Jawab Rasulullah, sebenar hakikat muflis itu ialah man jaa yaumal qiyamati bijibadin minat tayyibat. Hak kata orang muflis itu kata Rasulullah ialah orang yang pada hari kiamat dia mari dengan berbukit-bukit, bergunung-gunung kebajikan. Mana amal kebajikan dia tu seperti gunung, pahala amal dia tu seperti gunung. Hak ni segunung, yang ni segunung. Maka menuntut akan dia oleh apa? Mungkin akan dia oleh orang yang mempunyai hak di atasnya dia. Maka kalau dia kata, ya Tuhanku, laki-laki ni dulu atas dunia dia pernah menzalimi aku. Lalu aku tepi jalan sesimpul, tiba-tiba tak apa sebab sesimpul ya. Belakang bos sikit, pusing-pusing tumbuk selalu. Sesimpul ya, padahal tak sama-sama belakang. Bukan sengaja pun pusing-pusing tumbuk selalu. Lepas tu marah pula berjalan mata tu mana. Padahal dia pun jalan mata tu mana. Sama ya. Benda nak jadi. Maka hanya akan menuntut di hadapan dia. Aku nak berikan dia pada hari itu. Mari bantu. Kau ni pun nak bagi katanya, laki-laki ni pun nak tipu harta aku, dia ni pun nak buat zalim pada aku, macam-macam. Sehingga ahli-ahli juga bagi tuntut sekali. Ya Tuhan, dia masih sana ayahku. Bagi sana kalau duduk sila. Tapi dia jamu aku dengan besar tidak dia tak pernah ajar aku supaya aku tak mau masuk neraka kata anak. Anak itu tak apa. Maka minta kebajikan dia pada kawin. Habis ini kebajikan, pahala bergunung untuk tapi ini. Tiba-tiba pahala tak ada, kebajikan tak ada, mari lagi orang menuntut di pandangan. Ya Tuhan, aku laki-laki ini dia akan buat salah dengan aku dulu. Aku nak hak juga. Pahala tak ada anak baik. Maka ketika itu kata Nabi, Allah akan ambil kejahatan orang yang dulu atas kita. Dosa lima, lembut terbaik kita. Itu sebenar muflis Nabi sebut. Mula mari kebajikan sendiri, pahala sendiri gunung. Bawa gunung-gunung pahala. Licin habis pahala, tanggung pula dosa orang lain. Ini sebenar hakikat orang muflis. Termasuk muflisnya, rugi dengan anak isteri. Ada yang buat macam-macam kebajikan. Yang berjamaahnya rajin, anak zikirnya rajin, fadilah amalnya rajin buat amal, tapi tak jadi anak ngaji kerja, tak jadi anak reti baca Quran kerja, tak jadi anak reti sembahyang kerja. Tak kisah berkenaan dengan makanan anak-anak, jamu makanan anak-anak dengan makanan yang syubhat, makanan yang tak elok. Maka apa jadi ini Nabi sebut. Tak kenal akan seorang hamba Allah tu dosa besar. Kerana Allah tak timpakan dia dengan dosa besar.
Mana payahlah kita ni boleh kehidupan dunia kita buat amal ringan, buat dosa besar ni payahlah. Melainkan apa? Melainkan apabila bersangkut dengan hak ahli. Ni baru timbul di kita dosa besar. Baru nak sungguh kita depan Tuhan. Dia tu hak ahli mana isteri dan anaknya, begitu juga anak. Isteri dan anak. Lagi pula dan yang memilihnya, apa dia? Dan hamba yang memilihnya. Bagi orang yang ada hamba, hamba itu pemilik dia. Maka dia biarkan hamba dia buat kerjaan dosa, kerjaan maksiat. Biar hamba itu dengan pekerjaan derhaka kepada Allah. Tak tegur, tak larang. Jangan pula dengan makanan yang tak elok. Baik. Maka apa jadi kata Nabi? Padahal berkata mereka itu ahli, anak dan juga hamba yang dimiliki. Itu bilkul yamin. Kita harap mana kita ada bilkul yamin. Hamba yang kita miliki dengan tangan kanan kita. Mana kita beli ya? Beli hamba di zaman Nabi dulu dan zaman jahiliyah dulu banyak. Mari Islam kita, Nabi kita banyak menggalakkan kemerdekaan hamba, bebaskan. Hamba ni milik sungguh. Kata ulama, al-hamdu kal-bahaim. Hamba itu hukumnya seperti binatang. Hamba ni manusia, tapi berat hukumnya seperti binatang. Seperti mana? Kalau kita ada lembu berjual, maka hamba boleh kita jual. Kalau lembu tuan milik dia, kita mati, jadi usaha maka begitu juga hamba bila mati seorang, anak akan mewarisi dia bagi harta. Boleh sewa, boleh kita sewa, boleh kita pinjam orang. Itu hamba. Tak macam isteri tak boleh pinjam orang. Ni mereka orang Cina sebelah pun kata, aku tak ada bini orang ni, pasti bini buat aku saya, jangan pasal. Tu ayat Cina ni, sebab apa? Sebab ini bukan milik kita. Cuma kita berhak sahaja. Nak jual tak boleh, nak pasang orang tak boleh, nak sewa tak boleh, pinjam pun tak boleh. Itu isteri. Hamba boleh pinjam. Rumah dia balik cuti kampung, rumah dia balik main tengok sekolah tengok tabak. Mari orang kita kata, hamba pada kerja tak ada, nak pinjam hamba besar, buat pinjam tak boleh, sewa boleh. Berapa? Tengok buat kerja apa simpan rumah, boleh dah RM50. Boleh sewa, hamba. Jadi hamba tu walaupun kita beli, maka di bawah tanggungjawab kita. Maka dia akan tuntut depan kita esok. Pasal apa tak suruh dia semayang? Pasal apa tak suruh dia buat amal kebajikan? Ni maka semua ni kata Nabi, padahal berkata mereka itu ahli dan anak dan juga hamba-hamba. Apa dia kata? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Nak tuntut hak pada kita esok pada hari kiamat depan Tuhan. Pasal apa? Kita tak buat kewajipan seperti mana Tuhan suruh terhadap mereka. Anak-anak kita tak buat kewajipan kita seperti Tuhan suruh. Anak akan cari kita di akhirat. Dia pun tak masuk neraka. Maka tiba-tiba dia nak masuk neraka dengan salah kita. Dia takkan nak masuk neraka dengan salah kita. Baik, maka apa cerita dia? Nabi sebut. Kata Nabi, maka semua ahli-ahli yang mereka tutup depan Tuhan, apa mereka kata? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, ambil olehmu akan hak kami pada laki-laki ini. Mana kami nak hak kami di laki-laki ini. Kami ada hak dengan dia. Kalau dia ada amal kebajikan, kami nak amal kebajikan dia. Pasal apa? Pasal kami banyak dosa. Banyak dosa sebab apa? Sebab tak sembahyang, sebab tak puasa, sebab tak buat benda-benda wajib. Pasal apa tak buat? Pasal dia. Pergi masjid kami bagi anak tak pun hajat. Nak ajak bagi anak ni kacau, tu ayah pergi masjid, pergi sembahyang tak langsung. Quran ni tak kata baca pun aja dia qori, pandai baca Quran. Baca Quran ni kan tarannum 7 jenis tarannum dia baca. Minta ajar langsung anak dengan Quran. Maka pada hari ini kata anak-anak, kami nak hak kami. Punca kami kan seksa ni kenapa? Kerana laki-laki ayah kami dah. Maka kami nak hak kami yang untuk dia ayah kami. Apa dia? Pahala. Dia buat banyak kebajikan, kami tak mau masuk neraka. Tu anak-anak. Ambil oleh kamu akan hak kami, hai Tuhan kami, daripada laki-laki ini.
Maka baik maka sikit mana kerana baik maka tak dia. Maka yang kerana bahwasanya pasal kami nak hak kami pada ayah kami ni hak. Maka yang kerana. Maka itu bagaimana kerana sini. Bukan berkata maka saja. Bukan maka bukan for tak dia. Terjemahan dia for tak dia. For dengan mana kerana. For terjemahan zahir mana maka. Tapi sini mana kerana. Maka yang kerana bahwasanya ia laki-laki ni tiada mengajari akan kami jalan agama. Dia tak pernah ajar kami tentang hal-hal agama. Ya. Kami sebagai anak tak betul. Kata isteri, saya ni isteri tanggungjawab dia untuk ajar kenaan hukum hak agama. Tak betul. Dengan kawan-kawan ni kat urusan sana, urusan sini, urusan luar rumah ke sana sini, pagi petang siang malam, isteri ke rumah mayat pun tak kena, baca Quran pun tak kena. Maka tanggungjawab kita sebagai suami. Ni ketua. Ni yang sebut ni apa dia? Ketua dalam keluarga baru. Ni ketua dalam keluarga. Rakyat dia baru 3-4 orang. Ni berat tanggungjawab. Maka kata mahu bagaimana ketua yang mewakili satu perwakilan, ketua yang mewakili satu daerah, ketua yang mewakili satu negeri, lebih dari ketua yang mewakili satu negara. Bukan sikit rakyat. Kalau rakyat betul kata dia memimpin kami tak sentuh langsung bab sembahyang. Nanti apa begitu? Dia memimpin kami tak pernah suruh rakyat payah. Hari Jumaat tak pernah ingatkan ni untuk apa? Wahai rakyat-rakyatku sekalian, hari ni hari Jumaat, muliakanlah hari Jumaat. Sama-sama lah kita hadis hari Jumaat. Ada pun ingat tak? Tak ada pun ingat. Maka jawab apa depan Tuhan. Nak jadi pemimpin tapi tanggungjawab sebagai pemimpin lepas. Ini kita kena pati diri kita tengok. Kita masalahnya ada kita dari pimpin untuk peringkat masyarakat. Kalau dalam keluarga kita sendiri pun kita tak mampu pimpin, maka bagaimana dengan satu kelompok yang lebih besar daripada ahli keluarga kita ni? Ni ahli kita ni, anak isteri kita kelompok kecil ni. Kalau anak kita 5 orang, isteri seorang, baru 6 orang kelompok kecil, ni pun tak ada nak jaga kita pun. Maka kita tengok diri kita tengok. Inilah yang Nabi sebut dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bisa tengok apa Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi kita daripada Makkah sampai kepada Baitul Maqdis. Berapa persinggahan semua? Daripada Makkah sampai Baitul Maqdis berapa kali Nabi singgah? 5 kali singgah. Yang pertama di Taibah, Madinah. Yang kedua di Madian, Jordan. Yang ketiga di Tur Saina, Bukit Sinai, Mesir. Yang keempat Baitul Laham, Palestina. Yang terakhir baru Masjid Baitul Maqdis. Ni 5 kali singgah Nabi kita. Tiap-tiap kali singgah sembahyang 2 rakaat. Isyarat apa? Isyarat kata hak akan Nabi terima 5 ni. Dan kata ulama ni lah 5 persinggahan kita depan Tuhan setiap hari. Nabi singgah semayang, isyarat apa? Kita persinggahan dengan kita depan Tuhan. Buatlah kerja jom mana pun kena singgah. Sampai masa kena singgah depan Tuhan. Sampai masa singgah depan Tuhan. Itu isyarat singgah Nabi itu. Sampai masa kita kena singgah. Mana kita jalan jom mana pun. Buat kerja bagaimana kehidupan dunia. Itu perjalanan kita dalam dunia. Apa jom perjalanan kita dalam dunia. Buat kerja ke, berjalan ke, atau apa sekalipun. Pastikan kita ada 5 persinggahan, 5 kali singgah depan Tuhan. Yang kurang. Maka persinggahan di antara Baitul Laham untuk sampai Baitul Maqdis jarak dia 5 batu saja. Tapi di sini Allah bertuntut kepada kita berbagai-bagai perbandingan. Perbandingan amalan kebajikan pun ada, perbandingan amalan kejahatan pun ada. Tak mau ambil semua. Tu ada dekat 20 perbandingan. Macam kita syarikat boleh. Mula Nabi bawa saja, mula-mula turut Nabi kita Ifrit jin. Nabi tak layan, turut belakang Nabi tak pandai tengok. Nabi tanya dia Jibril, siapa dia turut belakang tu? Kata Jibril itulah Ifrit, jin yang paling gagah di kalangan golongan jin.
Paling kuat di kalangan jin, ifrit paling kuat. Jin lain lagi-lagi. Nah, Jibril tanya dia kata, ya Muhammad, nak betul aku ajar satu doa. Kalau baca doa ni, Jibril tu jamu dia padam, ikut dengan jamu, guna jamu. Dan tersembang di atas muka dia. Keluar Jibril. Mana Nabi kata? Jibril baca, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardh wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yakhluqu bi khairin ya rahman. Bawa sultan baca tersembang Jibril. Gopok. Itu panggil ruqyah Jibril. Nah, jangan sikit Nabi tengok kau, Nabi tengok perbandingan satu kaum yang mana mereka hari ini tanam pokok. Jadi kita pagi lah, semuanya pagi balik pas semuanya balik pagi esok boleh tengok ada pagi sana dah sana aku burung makan ke pun nanti makan. Mari tengok esok buruk dah masak. Tanam hari ni esok masak dah. Kita ada pagi di sono. Pakai buat benar semua. Tahu hari ni pagi esok tengok dah masak sikit dah. Buat masak. Di balik ketang, bukan ketang dari juga, betul ketang akhir pagi bukan kita juga. Betul akhir ni pakai dia, balik simpan baru. Bawa habis ketang ni besok nak buat campur lah, nak campur pula. Tengok masak pula dah, tu dia. Nabi tanya dia Jibril siapa dia golongan dapat hebat sekali rezeki pada Allah ni. Pokok padi special pada hak ni. Kita tak dapat ni, anda pendapat padi ni rasa-rasa Nah, umur pun buat dia benar. Dia boleh tanam sekali dulu, setahun. Tak habis ni boleh makan tiap-tiap hari. Untuk tadi. Ditanya siapa ni? Kata-kata dia dah bandingan orang yang berjuang pada jalan Allah. Itulah rezeki mereka. Masalan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itulah Quran Allah sebut. Inilah perbandingan nikmat yang Allah beri kepada orang berjuang pada jalan Allah. Lalu pula Nabi kita pun satu kubur tengah malam lalu ke kubur. Tapi Nabi tak takutlah. Kita takut. Tengah hari orang kata pergi ziarah kubur, tengah hari tak dan panas nak kerja. Belum malam tak pergi juga pasal takut hantu pula. Tu bila masa nak pergi ziarah kubur? Sahabat dan Nabi dan para sahabat waktu ziarah kubur waktu sahur. Lepas tengah malam bawa ziarah kubur. Kita pukul 9 malam baru tambah pukul 2 pagi kata dah. Nah, mereka tak nak pergi 1000 begitu tak kubur sampai lepas pergi sampai pukul 2 pagi sampai subuh. Nah, tak padang 1000. Nah, 1000 pun tak pergi lagi. Coba tak kubur apa nak tu? Nak pula kubur tapi hutang lacuk-lacuk. Tapi jalan pun tak tu, bodoh saya punya perah. Nah, pusing tak nak apa pun ada nah. Nah, tak buat tengok budak bunyi budak teriak dari kedai tu, budak teriak baru. Kita kubur bunyi budak teriak dari kedai tu. Dok esok tengok dok istiwa, boleh dengar. Nabi lalu kubur tiba-tiba Nabi cium bau wangi yang lebih harum pada kasturi. Nabi tanya dia Jibril kubur siapa harum sangat ni? Inilah kata Jibril kubur Masyaitan. Tukang sikat anak rambut anak perempuan Firaun. Tapi dia beriman dengan Allah, akhirnya mati di tangan Firaun. Mati kerana pertahankan agama Allah. 5 orang. Dia, suami dia, anak 3 orang. Masyaitan. Kalau sikit lagi, Nabi tengok apa? Nabi tengok satu orang tak, nanti golongan laki-laki. Buat apa? Ambil batu besar. Belang besar ni ambil. Patah kepala. Maksudnya pelaga kepala dengan batu. Pelaga kepala dengan batu. Hak nak pecah bukan batu, patah. Batu besar-besar dengan bonyok. Ambil patah kepala. Bukan cerai-cerai lah. 4 subuh ni. Nabi kata siapa lah kamu buat betul tu. Kalau kita kata bodoh. Pasal bodoh. 4 sekali pecah kepala, bersepuluh kepala. Tahu-tahu. Nah, bawa lega ambil batu 4 pula. Ni kerja apa bodoh. Nabi tanya siapa tu Jibril? Kata Jibril, itulah perbandingan umat kau yang berat kepala dia bersemayam. Malas semayam. Mandi rekah dan kerjaan.
Ringkas saja, tak boleh banyak. Hanya kita Isra Mi'raj insya-Allah. Maka sambung sebahagian daripadanya dipertontonkan Nabi kita apa dia? Iaitulah seorang laki-laki yang dia bekas kayu api di sedekahnya. Ada banyak lagi kisah sebelumnya. Ada Isra Mi'raj. Nah, contohnya kita buat satu slow asik ceramah Isra Mi'raj. Boleh. Nah, ini saya buat di masjid mana di masjid apa betul. Kalau sudah buat ada ceramah Isra 3 sesi. Daripada Nabi kita bergerak daripada Masjid Makkah sampai Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Tahun ni Mi'raj pula. Atau sudah Isra baru tahun ni Mi'raj naik lagi. Cuba tak habis lagi. Semalam sesi yang ketiga. Cuba sampai lagi, sampai buat atas dan 7 tak dibuat Tuhan lagi. Nah, sambung hujung bulan ni insya-Allah. 4 sesi. Nah, tu pun dalam buku tak ada dibuat tu Tuhan. Buat satu sesi sambungan cerita daripada bulan Nabi kita gerak sampai Nabi kita turun balik Mekah. Cerita satu-satu. Apa Nabi jumpa, siapa Nabi jumpa, lagi tanah kedua sampai ke-7, apa peristiwa yang berlaku. Nah, cerita. Tu pun tak cerita tak ada habis masa mereka. Mereka juga ada. Maka satu perbandingan kami tengok, satu orang laki-laki dia bekas kayak api buah atas buah. Buah atas melembur, rasa berat dah. Buah berat dengan sebekas tiba-tiba. Nah, dia ambil sebekas lagi buah atas buah. Berat dan sebekas tambah lagi. Buah 2 bekas, rasa berat, nyempuh bekas lagi 3 bekas. 3 bekas menunduk tu, macam boleh lagi, boleh lagi. Dan berat itu tambah. Pelik orang ni Nabi kata. Kalau kita sebekas berat dah boleh mix setengah, buang setengah, tinggal setengah. Pasal berat. Ni tak buah sebekas berat, minta tambah sebekas lagi. 2 bekas kau berat, minta tambah lagi. Kata Jibril ya Muhammad. Inilah perbandingan satu golongan laki-laki perempuan sama sebut laki-laki masuk dia lah. Semua sekali. Yang mana kata Jibril diberi dengan satu amanah, dia tak mampu nak pikul, tak mampu nak tunaikan amanah, nak lagi. Ni semua kata. Diberi amanah isteri dan anak pun tak dijaga. Nah, tiba-tiba nak jawatan ni yang hebat. Pasal apa? Nampak megah. Dia pegang jawatan besar, nampak hebat, nampak megah. Padahal anak isteri di rumah tak terjaga apa? Kalau anak isteri di rumah jaga, boleh kita tunaikan turut perintah Allah, turut sungguh dah. Maka kita pemimpin yang berjaya dalam rumah tangga dah. Maka layak untuk kita memimpin masyarakat. Pasal kita berjaya dalam kelompok kecil. Cuba pula dalam kelompok besar, mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita. Minta pertolongan Tuhan. Ni hati pun tak lepas. Jadi wakil rakyat anak mencuri. Jadi wakil rakyat anak ambil duit ni, ambil duit kot, ambil curi duit kot, umpamanya. Nah, macam-macam kelebihan yang dapat. Maka ni kita menjaga. Atas dunia kita boleh buat suka hati dengan kuasa dan juga kepimpinan kita. Tapi jangan lupa kita amanah depan Tuhan, apa kita jawab. Tentunya sonok kita depan Tuhan tak lepas. Hanya takut kita. Sebab itu para ulama tak mau. Nah, Imam Malik bin Anas sendiri pernah ditawarkan oleh Sultan Harun al-Rashid menjadi qadhi besar di Iraq. Qadhi besar di mana kata orang paling dekat dengan raja. Kalau kita hari ini hakim Mahkamah Agung. Ya. Hakim Mahkamah Agung, ketua hakim negara umpamanya. Tu, qadhi besar. Tapi Imam Malik tak tolak. Pasal apa? Memberat tanggungjawab. Sekadar nak fatwa hukum boleh, tapi nak pegang jawatan berat bintang itu para ulama. Takut depan Allah esok tak lepas. Maka ni kena fikir baik. Kita nak tu kan apa? Nak tu kena meliharakan agama ke atau nak kerana ada kepentingan diri kita sendiri. Maka kita nilai diri kita. Maka takut kita termasuk dalam perbandingan yang Nabi lihat pada malam Isra wal Mi'raj. Hak sikit, hak ringan pun tak mampu nak buat, nak ambil hak berat, hak besar lagi. Hak kecil pun tak mampu nak lepas kita tu tunaikan kewajipan. Nak hak besar lagi. Maka ni satu sifat yang ada pada manusia kita. Nampak teruk. Orang tengok ni sebab kita tengok nampak teruk. Macam orang pikul tadi. Sebabkan orang tak buat, orang tambah buat dia nikah. Kita tengok letih tak? Tengok nampak teruk tak? Ni bos bekas kayak lagi pula. Bawa bekas berat, bokok dah.
Dia kata bos satu lagi, nampak teruk kau ni. Akal kita pun payah nak payah. Ni kelaku lagu mana orang gini? Nah, begitu juga maka itulah perbandingan Allah tuntut. Nak buat nak buka hati kita, boleh nampak. Bukan mata-mata keseronokan dan sedangkan dunia macam ini tanggungjawab dengan Allah yang paling utama sekali. Baik, begitu juga kita dengan adik kita. Ni depan Tuhan tak letak kita. Tuntut satu seorang tuntut depan Allah Taala. Ini kata pertama. Baik, bila jadi itu apa jadi? Ini katanya. Maka bahwasanya kerana bahwasanya ia laki-laki ini tiada mengajar akan kami jalan agama. Satu, tak ajar, tak tunjuk jalan agama. Tak tunjuk benda-benda, tak cerita benda ni Tuhan suruh, benda ni Tuhan larang, hak ni wajib kita buat, hak ni sunat kita buat. Tak ada nak hajar anak isteri. Tak ada nak hajar adik-adik dia. Lagi pula yang kedua, dan adalah ia laki-laki ini memberi makan akan kami dengan yang haram, dengan makanan yang haram, rezeki yang haram. Berjamu pula lebih kali, berjamu kami dengan rezeki yang haram pula lagi pula. Nah, lebih lagi keluar cari kerja, bukan cari kerja, cari pisang orang, cari getas kerak orang. Nah, tolong butik, tolong jual, tolong ambil duit. Nah, kata beri tuan tak beri tuan, ambil kita semua. Kata duit tu balik jamu anak isteri. Ni apa kita jawab depan Tuhan esok. Ni anak-anak isteri untuk balik. Jadi kami tak masuk neraka dengan sebab makan benda haram, kami tak tahu. Ayah kami jamu yang benda haram, kami tak tahu. Tiba-tiba Tuhan kata kamu dalam tubuh kamu ada makanan yang haram. Mengalir darah daripada makanan yang haram. Tumbuh daging bermakanan yang haram. Ayyulah min nabata min haram fannaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, kata Nabi, daging itu layak untuk diucuk pada api neraka. Jadi Tuhan hukum gitu. Anak-anak kata buat kami tak masuk neraka, kami tak tahu kata makan benda haram. Ayah kami yang cari dia. Kami nak pahala kebajikan dia. Ni rugi besar sangat kita di akhirat esok. Kalau ada kebajikan, bagi kita kebajikan tak buat, teruk lagi kita menanggung dosa-dosa orang. Dah kebajikan pada ambil dosa orang, duduk tanpa lagi kita pula. Lagi berat sisaan kita di akhirat. Ini dengan pandang mudah. Nah, sekadar hukum dunia kita tahu hukum berat, nak ada kesudahan. Di depan Tuhan bila hukuman berat ada kesudahan, tak ada kesudahan. La bizina fiha ahqaba. Yang Quran sebut, kekal mereka itu, duduk mereka dalam neraka ahqaban, beberapa hukuk. Hukuk ni kata mak, satu tempoh hukuk 80 tahun. Satu tempoh hukuk 80 tahun. Jadi Allah sebut di akhirat esok ahli neraka mereka akan duduk neraka beberapa hukuk. Beberapa kali ganda 80 tahun. 80 tahun semula, bukan 80 tahun dunia, 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat nisbah kita dunia 1000 tahun. 80 tahun akhirat nisbah tengok hari dunia berapa juta tahun. Itu baru satu hukuk. Tuhan kata beberapa hukuk. Itu kata Allah tak kira masalah. Kadang-kadang kita dengan api neraka, api dunia pun tak mampu dan kita dan mampu siap-siap. Rumah terbakar, bukan kata kita bomba sekali pun. Bila rumah bakar, mari nak pada api, bukan bomba lompat masuk api. Ada bos saya yang macam pakai baju, pakai lompat masuk api, sembuh dalam sana. Tak ada sembuh kedua. Kalau masuk api dengan bomba-bomba jadi bukan penyelamat, kena selamat pula sekali. Tu api dunia kecil, no akhirat. Nah, Isra Mi'raj Nabi tengok apa masa Nabi dibawa masuk neraka, maka bila lontar batu ataupun kayu, besi ke batu lontar sama dengan masuk saja habis hangus. Api dunia kita besi kayu tak makan. Besi dengan batu tak makan. Api neraka sama dengan tu saja batu dengan besi hancur makan, tidak habis. Kalau tahan kita dengan api dahsyat itu memang tak mampu tahan. Maka kita sedar, buka mata hati kita. Boleh nampak kedahsyatan api neraka. Api dunia pun kita tak tahan. Api kecil. Jadi mudah tiap api. Boleh tiap api. Nah, jom.
Layu jari kita sampai habis ke. Agak-agak berapa menit. Nah, yang kata habis ke, nah 3 saat tu tarik balik. Tu buat kita kecil baru. Nah, hak umur bakal sekira lagi tu kata ngakulah kata ulama kita ni lemah. Kata Syekh, kata apa kata Tuan Guru Haji Husin Langgar, Tuan Husin Langgar nak kita, amalan nak kita Hidayah Sebian di hujung kita dia kata. Mana? Sedar kita bahawa kita ni yang kita lemah dan kuasa itu sifat Allah Taala. Kita makhluk lemah. Ngakulah sedar dia kita kata kita lemah. Bahawa kita boleh buat perintah Allah Taala. Boleh tunggu perintah Tuhan. Ini. Baik lagi. Kalau musnah Allah. Padahal kami kata anak-anak dan juga adik-adik tiada tak mengetahui, kami tak tahu pun. Tak tahu berkata kami dia makan di benda haram. Kami tak mau tangguhkan ini. Carilah kerja kami. Kami nak kebajikan dia. Ini dia. Ini disebut. Tak kata tu, maka disuruh malaikat azab memalu. Nah, maka disuruh malaikat azab memalu mereka itu. Nah, memalu mana memukul, bukan buat memalu dah. Macam turut palu. Apa palu? Pukul. Memalu dan memukul. Maka Allah perintahkan mereka supaya apa? Supaya memukul akan mereka itu apa? Mereka itu ahli dengan mereka itu mana? Mereka itu orang itu barang siapa tadi? Laki-laki tadi. Pukul. Maka Allah perintah mereka pakai pukul laki-laki. Dengan sebab apa? Dengan sebab mengusahakan yang haram. Pukul tu pula dengan mereka bukan pukul ringan-ringan. Apa jadi? Hingga hancur daging tu dia. Kena pukulan hancur daging. Pukulan mereka bukan sikit-sikit kita kena betul ya. Pukulan mereka kena sekali hancur daging. Nah, tu dia. Memang hebat sungguh mereka, bukan makhluk biasa-biasa, makhluk kuat. Nah, kita dengan jin pun tak boleh lawan, dah tambah mereka jin pun tak lawan. Nah, sehebat-hebat jin tu dengan mereka takut, tak boleh menang. Kuat mereka lagi. Kita dengan jin pun try tengok orang kena rasuk. Budak jin ada mimpi jana itu masuk dalam dia atas apa? Main masuk budak jin ni budak. Masuk orang orang, pak orang pegang tak lekat. Pegang pak ni hanyung kerja itu lagi hantu. Tunggu sekon jin tak ulama. Tak boleh lawan dia kata. Pegang tak lekat. Ditambah para malaikat. Makhluk Allah yang begitu kuat. Itu dia. Baik, maka pukul sampai hancur tadi. Kemudian maka dibawa ke dalam neraka. Selepas diseksa mereka, maka dia bawa kembang masuk neraka laki-laki tersebut. Kenapa? Dia merupakan hamba Allah yang derhaka di atas dunia. Derhaka dengan sebab apa? Dengan sebab dia cuai tanggungjawab terhadap ahli. Ini kita kena hati-hati. Ajar anak isteri kita. Benda hal salah, wajib kita kena marah. Dia buat salah, wajib kita kena tegur. Wajib berulang kesalahan. Ni isteri anak buat salah, dia tak tegur. Buat hanya benda salah tu, kata benda salah, dia lah. Bukan selalu buat. Bukan selalu buat ayat itu. Ni buat kali kedua, hak pertama 10 tahun lepas, ni kali kedua 10 tahun pula, bukan selalu buat. Benda haram kira buat tak buat, dia kira hukumnya haram. Selalu tak kira. Takkan jadi halal benda haram Nabi kata yang dengan buat jangan sekali. Macam Allah mengata Allah haram minum, tapi kalau boleh tu kita hidup tadinya 50 tahun dah, sekali ni aku minum apa, jadi halal kan? Tahu? Sikit ke banyak tetap haram hukumnya. Mengata minum arak ni haram, dah saya minum satu-satu ya pun. Tak mabuk kan? Tak mabuk pun. Satu-satu tak mabuk tu. Minum satu-satu kan? Kata pula, bukan satu. Stop sekali yang badan yang baru. Satu-satu badan yang baru ya pun. Jadi halal tak arak? Takkan jadi halal sama sekali. Hanya peringatan besar pada kita. Itu juga tanggungjawab kita dengan anak isteri kita. Benda salah yang mereka buat, wajib akan kita menegur. Wajib akan kita melarang dan menegur pekerjaan yang haram. Itu kewajipan kita sebagai ketua dalam kelompok rumah tangga kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan sambung kembali pada katanya dan telah bersabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermula silaturahim itu menambah umur dan meluaskan rezeki. InsyaAllah kita akan sambung semula dan pertemuan kita akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu katanya dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشفع لنا صدورنا العارفين واسع رزقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.